Okey, tetamu khas Dua Sinar petang ni kita ada YB Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam, khabar? Sihat, Alhamdulillah. YB okey kat sana? Semuanya okey? Okey, so far okey. YB, yang mungkin ada orang masih lagi kurang jelas dengan jawatan tersebut. Macam ada dua jawatan yang berbeza. Mungkin YB boleh terangkan sikit YB? Tugas hakiki saya masih lagi Menteri Sains, Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi dasar sains negara masih di bawah saya dan juga Kementerian MOSTI. Namun demikian, oleh kerana program untuk kita memberi vaksin kepada seramai mungkin rakyat Malaysia ini melibatkan pelbagai kementerian, melibatkan keseluruhan kerajaan dan juga keseluruhan masyarakat, Kabinet ataupun Jemaah Menteri telah putuskan mesti ada seorang menteri yang dapat menjadi penyelaras kepada program ni. Program ini bukan hanya melibatkan Kementerian Kesihatan tetapi banyak lagi kementerian, banyak lagi kerajaan negeri sampailah peringkat akar umbi. Jadi saya telah pun diberi tugas dan tanggungjawab untuk menyelaras program ini. Okey, baiklah. Yang berhormat. Okey, lagi satu, kita semua tahu vaksin adalah harapan untuk Malaysia memerangi ancaman COVID-19. Tetapi ada segelintir individu dan masyarakat yang anti vaksin. Cuma kita nak tahu, ada yang mengatakan pengambilan vaksin sesuatu yang memudaratkan kepada tubuh badan manusia, dan juga teori yang mengatakan pengambilan vaksin ni adalah salah satu daripada agenda Illuminati. Jadi mungkin apa saranan YB sendiri kepada golongan yang anti vaksin dan yang masih lagi ragu-ragu tentang keberkesanan vaksin ini sendiri? Sebab ada juga kita dengar mereka mengatakan dalam vaksin ni mengandungi microchip dan akan ubah DNA penerima. Mungkin YB boleh komen sedikit. Ada banyak penyakit dalam sejarah manusia yang telah pun kita kawal dan bendung melalui vaksin. Sebagai contoh measles, polio, rubella, demam campak kan. Dan ini kita bagi kepada kanak-kanak kita. Dan kita melihat bahawa di Malaysia tidak ada penularan virus-virus seperti tersebut. Tidak ada penularan rubella, measles dan polio. Ini disebabkan kita bagi vaksin. Kalau kita nak pergi umrah ataupun haji pun, kerajaan Arab Saudi wajibkan kita untuk dapat vaksin meningitis. Itu tak ada masalah pula untuk golongan anti-vax ni. Sanggup pergi umrah, sanggup disuntik. Tapi bila kita minta untuk vaksin COVID-19, macam-macam dia punya ragam pula. Ya? Jadi saya pun pening juga dengan dia orang ni. Dan dia cakap macam-macam. Kata vaksin ini mengandungi microchip lah, boleh mengawal pemikiran kita, boleh mengubah DNA kita. Saintis telah menyatakan bahawa ini semua adalah berita palsu, karut, dan mereka tidak pun menunjukkan bukti bahawa apa yang mereka cakap ni betul. Jadi saya nak nyatakan bahawa di Malaysia kita ada bahagian farmasi di Kementerian Kesihatan yang perlu meluluskan vaksin ini sebelum ia digunakan, dan Kementerian Kesihatan kita sangat-sangat ketat. Dia tidak akan luluskan vaksin yang tidak selamat untuk diguna pakai di Malaysia. Faham YB. Tapi yang kita nak tanya juga YB, yang kita sedia maklum pagi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dah lancarkan buku panduan imunisasi COVID-19. Jadi mungkin YB boleh terangkan sedikit tentang kenapa rakyat perlu baca dan ambil tahu pasal isi kandungan buku tersebut. Sebab buku ini menerangkan kaedah pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, dan kita telah sediakan buku ini dengan bahasa yang sangat mudah, daripada apakah itu vaksin, menerangkan vaksin jenis apa yang telah pun kita beli, menerangkan kaedah pendaftaran untuk rakyat dan juga penduduk di Malaysia, macam mana nak daftar untuk dapat appointment ataupun temu janji untuk dapatkan vaksin ini, menerangkan berkenaan dengan kesan sampingan yang mungkin sikit saja yang akan berlaku apabila kita dapat suntikan, contohnya sakit di tempat bahu yang kita disuntik. Semuanya terkandung dalam buku ini, dan saya fahamlah ada segelintir rakyat kita yang malas baca. Sebab itu kita akan sediakan infografik dan juga lukisan yang datang daripada kandungan buku ini bagi mereka yang suka kepada lukisan dan malas baca.
Dan dalam usaha sama kita sama-sama nak memendung ataupun memantras pandemik COVID-19 ni YB, banyak jawatankuasa yang ditubuhkan dan kempen-kempen yang dilancarkan, antaranya Jawatankuasa Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV dan kempen Lindung Diri, Lindung Semua yang dipengerusikan oleh YB sendiri bersama dengan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba. Jadi YB mungkin boleh terangkan peranan YB juga peranan Datuk Seri Adam Baba. Ya, Dr. Adham dan saya memang ada kerjasama yang erat. Kita sebagai pengurusi bersama kepada jawatankuasa yang bertanggungjawab pasal semua vaksin COVID ini, kita sentiasa bermesyuarat untuk membuat keputusan dasar yang akhirnya diangkat kepada jemaah menteri untuk diputuskan. Contohnya, vaksin mana kita nak beli, harga apa yang kita nak bayar, tarikh berapa yang kita nak terima, tempat mana yang kita nak sediakan sebagai tempat suntikan untuk rakyat, siapa nak divaksinkan dulu, siapa nak divaksinkan kemudian, berapa ramai sukarelawan yang perlu kita susun. Itu semua kerja kita lah selama beberapa bulan dan selama beberapa bulan yang akan datang. Kempen Lindung Diri, Lindung Semua pula adalah pelan komunikasi kita. Macam disebutkan tadi, kalau kita tak jelas kepada rakyat, kalau kita tak bagi penerangan yang jelas kepada rakyat, mereka pun tidak akan yakin dengan vaksin. Mereka akan kata, vaksin ni selamat ke tidak, vaksin ni betul ke tidak. Jadi kita kena mulakan kempen yang agak jelas untuk meyakinkan seramai mungkin, sebab vaksin COVID-19 ni bukan diwajibkan, ini sukarela, sebab kita nak membina keyakinan agar rakyat sendiri tampil untuk mendapat vaksin. YB, satu lagi YB, kita nak tahu pasal vaksin ni, bagi 3 fasa pemberian vaksin. Katanya fasa pertama tu akan diberikan kepada perkhidmatan penting ataupun essential. Nak pemahaman tentang essential tu, macam kami sebagai broadcaster bekerja di bidang media, adakah essential juga YB? Kami telah menerima banyak permintaan daripada kumpulan-kumpulan tertentu, termasuklah media, untuk diutamakan, dan jawatankuasa yang saya dan Dr. Adham mempengerusikan akan kita nilai permohonan-permohonan tersebut. Macam media tu saya nampak agak boleh layak sebagai barisan hadapan ataupun essential workers. Namun demikian, yang pertama yang kita akan bagi adalah kepada mereka yang dalam sistem kesihatan, yang terdedah kepada pesakit-pesakit COVID yang sedang memberi rawatan di hospital, di klinik dan sebagainya. Itu hujah dia, kalau kita tak dapat melindungi barisan hadapan petugas kesihatan kita, tidak ada sesiapa yang akan dapat merawat kita sekiranya kita sakit. Sebab itulah di mana-mana negara pun, the first is the medical frontliners, supaya mereka masih lagi sihat untuk menjaga kita sekiranya kita dijangkiti dengan COVID ataupun sekiranya kita sakit. Okey, baiklah. Tapi anda kata jika mereka yang telah menerima suntikan vaksin ini mengalami kesan sampingan, adakah pampasan akan diberikan kepada mereka? Kita sedang sediakan satu skim pembayaran bagi mereka sekiranya terdapat apa-apa kesan sampingan yang serius, ya. Walaupun setakat ini kita yakin bahawa tidak akan ada kesan sampingan yang serius seperti mana negara-negara lain. Contohnya vaksin yang kita beli ni, Pfizer, telah pun disuntik kepada puluhan juta di seluruh dunia, di negara-negara lain yang telah memulakan sebelum kita. Tidak ada apa-apa masalah pun, ya. Tidak ada apa-apa berita yang sahih yang menunjukkan bahawa ada kemudaratan pun, ya. Tetapi namun demikian, nak bagi keyakinan kepada orang ramai, kita akan umumkan kalau sekiranya ada apa-apa kesan sampingan yang serius, kita akan bagi bantuan kepada rakyat kita. Okey, itu sahaja. Mungkin yang terakhir ni ada juga mungkin YB boleh bagi nasihat lah bagi mereka yang masih lagi takut-takut dan was-was nak juga ambil vaksin COVID-19 ini sendiri. Ya, saya nak maklum kepada rakyat, kita dapatkan maklumat yang sahih, www.vaccinecovid.gov.my. Itu sesawang yang ada FAQ, yang ada segala maklumat yang boleh dapat memberi sedikit penerangan kepada rakyat supaya mereka lebih yakin dengan vaksin. Tapi saya nak ceritakan beginilah, ya. Kalau sekiranya kita impikan bahawa satu hari nanti kita boleh jumpa dengan keluarga kita, kita boleh bersalaman dengan rakan-rakan kita, kita boleh peluk mak bapak kita, cium mak bapak kita tanpa ragu-ragu ada COVID dan sebagainya. Kalau kita impikan pergi ke stadium untuk
kita tengok pasukan kegemaran kita main bola sepak, ataupun kalau kita nak pergi konsert, ataupun kalau kita nak pergi ke solat tarawih tanpa ada penjarakan, kalau kita nak pergi melawat negara-negara luar, ini hanya akan dapat kita buat sekiranya program vaksin ini berjaya dan seramai mungkin dapat divaksinkan. Apabila seramai mungkin dapat divaksinkan, 70-80% penduduk di Malaysia, virus itu tak boleh nak jangkit orang lain. Dia akan tewas dengan sendirinya. Jadi saya harap semua akan menerima vaksin ini sekiranya layak. Jadi terima kasih sekali lagi YB sudi bagi kami masa sikit untuk menerangkan tentang kepentingan vaksin ni YB. Terima kasih Hamdi, terima kasih Elizad. Stay safe. Alright. Stay safe YB. Assalamualaikum. Okay, salam.